Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak sembang tentang 5 transfer yang paling pelik bagi aku pada sama transfer kali ini. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak sembang pasal 5 transfer yang paling pelik bagi aku sendiri dalam sama transfer kali ini. Ni pendapat aku. Kalau hampa rasa hampa tak setuju dengan pendapat aku, hampa boleh komen dekat bawah apa pendapat hampa 5 transfer yang paling pelik pada sama transfer kali ini. So macam-macam transfer dah jadi pada musim panas ni, tapi bagi aku 5 transfer ni aku rasa memang patut dipersoalkan. Pasal apa transfer ni terjadi dan pasal apa pemain tu berpindah ke kelab tu, ataupun pasal apa kelab tu nak beli player tu. Kita masuk nombor 5 dulu. Nombor 5 ni aku nak letak 2 player, iaitu scammer daripada Chelsea. Seorang bernama Kai Havertz, seorang bernama Mason Mount. Kai Havertz ke pasukan Arsenal, Mason Mount ke pasukan Manchester United. Aku bukanlah nak kata dua orang ni pemain tak bagus, tapi dua player ni hampa kena ingat, Kai Havertz dengan Mason Mount datang ke pasukan masing-masing dekat Arsenal dan juga pasukan Manchester United dengan price tag yang cukup tinggi. Masing-masing main bukan dengan harga yang murah. Tapi bagi aku, mungkinlah aku bias kot, tapi ni bagi akulah pendapat aku. Aku rasa pembelian Mason Mount dekat Manchester United, walaupun setakat lah memang tak menunjukkan hasil lah, walaupun setakat lah Mason Mount menunjukkan performa yang teruk setiap kali dia main, tapi aku rasa tujuan Ten Hag beli Mason Mount ni adalah untuk mendapatkan pemain yang agresif, pemain yang lagi banyak lari ke atas padang, yang lagi banyak cuba rapas bola. So Mason Mount adalah pemain yang macam tu. Walaupun setakat lah dia memang teruk daripada segi permainan. Memang dia lari ke atas padang, tapi selalu out of position. Bola dekat belah kanan dah, dia duduk lari kat belah kiri. Tu pening lah. Tapi aku rasa pembelian Kai Havertz lah satu benda yang aku memang persoalkan gila lah. Memang ramai kata percaya dekat Arteta, tapi firstly Arsenal nak beli Kai Havertz ni untuk gantikan posisi Granit Xhaka. Aku tak nafikan kualiti Kai Havertz, tapi setakat lah Kai Havertz masih lagi belum menunjukkan kualiti dah. Tapi itulah, just trust Arteta lah. Dan setakatlah pembelian Kai Havertz tu adalah satu pembelian yang aku rasa masih dipersoalkan lagi. Sebab kalau Kai Havertz main dekat pasukan Arsenal tu tak ada masalah, tapi main dengan harga yang mahal. Dan aku rasa duit yang dipembeli Havertz tu, aku rasa lagi bagus untuk invest beli seorang striker tengah yang world class. Okey, kita masuk ke nombor 4 pula. Nombor 4 adalah transfer Cole Palmer ke pasukan Chelsea. Sangat random. Lepas Mahrez Chow daripada pasukan MC pindah ke pasukan Al Ahly, aku rasa Cole Palmer adalah satu pemain yang ramai expect akan menjadi pengganti kepada Riyad Mahrez. Sebab apa? Sebab tipikal cara permainan mereka yang sama dan juga technical ability Cole Palmer yang tinggi. Lagi-lagi Palmer ni muda lagi. Bukan setakat tu je, Cole Palmer juga jadi pemain penting dalam 2 peluangan pertama City pada musim ni, iaitu 2 peluangan pertama mereka, satu Community Shield, satu Super Cup. Community Shield dia jadi scorer walaupun dia kalah dengan pasukan Arsenal, tapi dekat Super Cup dia skor juga, dan gol itulah bawa City untuk menang Super Cup kalahkan pasukan Sevilla. So bila dia perform dalam 2 game pertama untuk pasukan MC, mestilah ramai expect yang kemungkinan dia ni akan menjadi pencabar dekat posisi right wing. Sebab waktu tu rumor kuat MC nak beli Jeremy Doku, dan lah ni memang dah selesai dah pun dia beli Doku untuk main sebagai pemain utama dekat right wing, walaupun dengan kehadiran pemain hebat macam Jeremy Doku. Tapi secara tak sangka-sangka dekat hujung transfer, tiba-tiba Cole Palmer berpindah ke pasukan Chelsea. Memang ada rumor, tapi rumor tu orang tak kisah sangat lah, sebab Chelsea ni dah berlambak dah pemain, dan Cole Palmer pun start dapat kepercayaan daripada Pep Guardiola. Tapi tiba-tiba dia berpindah ke pasukan Chelsea. Aku faham City memang nak beruntung, sebab bayangkanlah pemain akademi mereka yang belum lagi confirm untuk main First E, tiba-tiba Chelsea main offer 40 juta lebih. Mestilah City tak fikir apa, City jual. Tapi aku rasa sayang gila lah dengan bakat Cole Palmer ni. Aku bukanlah nak kata Chelsea ni kelab yang tak bagus, tapi alah, bagus ke tak bagus lah. Lebih kurang macam tu lah. Depa beli player pun macam beli rojak dekat pasar malam. Satu masalah pasukan Chelsea ni adalah depa beli terlalu banyak pemain muda tau. So bila beli banyak pemain muda, so kuranglah experience dalam satu tim tu. Betul, depa ada pemain veteran yang betul-betul legend macam Thiago Silva, tapi aku rasa kehadiran Thiago Silva dalam tim tu tak cukup. Sebab dapat nampak betapa tak matangnya attacking pasukan Chelsea dalam beberapa perlawanan pada musim ni. Sebab aku rasa better lah Chelsea memang betul kena invest dekat player muda, tapi aku rasa kenalah juga dapatkan pemain world class. Kalau hang ada duit lebih, baiklah hang beli player betul-betul dah siap, hang letakkan dalam satu tim tu, hang beli player muda, hang letak sekeliling player world class tu, barulah pemain muda tu boleh berkembang. Sebab aku rasa kalau Cole Palmer duduk dekat pasukan MC, aku rasa mungkinlah 1 tahun ataupun ke 2 tahun ke depan dia akan jadi pemain penting MC macam yang apa jadi dekat Foden lah ni. Nombor 3 pula, kita masuk Endo ke pasukan Liverpool. Tak ada siapa expect daripada Liga Lavia dengan Caicedo tiba-tiba dapatkan Endo. Memang pelik gila. Dan rumor Endo ni memang cepat gila. Masuk berita Liverpool cuba dapatkan, terus pap signing dapat terus.
Aku tak kata Endo ni tak bagus, dia bagus. Cuma kita nampak sangatlah yang Endo ni memang panic buying gila untuk pasukan Liverpool. Tapi status dia aku boleh kata not bad jugalah, sebab last season dia adalah captain untuk pasukan Stuttgart. So dia ada leadership tu. Tapi setakat setakat 4 game main dalam EPL, dia masih lagi belum menunjukkan yang dia ni sepatutnya menjadi first in untuk pasukan Liverpool. Sebab aku rasa setiap kali dia main, kalau nak compare dengan midfield Liverpool yang lain, dia ni macam kekurangan kualiti sikit. Nombor 2 adalah transfer Mason Greenwood ke pasukan Getafe. Antara most random transfer ever lah pada sama transfer kali ni. Sebenarnya kalau hampa nak tahu, banyak kelab nakkan dia. Sebab dia ni adalah seorang striker muda, dah proven dekat pasukan Manchester United. Tak adalah proven sangat, tapi boleh kata dia ni adalah antara future talent yang bagus. Boleh main sebagai seorang striker, wing kanan boleh main, wing kiri boleh main, kaki kanan hidup, kaki kiri pun hidup. Nak apa lagi? Pemain yang macam ni kalau ada dalam tim hang memang sedap gila. Coach pun suka pakai. Memang banyak kelab nakkan dia, tapi disebabkan dilema, disebabkan kes dia sebelum ni, so banyak kelab takut nak dapatkan dia sebab mereka takut fanbase mereka marah. Tapi pasukan Getafe mereka nyahkan semua benda tu, mereka tetap dapatkan Greenwood secara pinjaman daripada pasukan Manchester United. Dan setakatlah penerimaan fans Getafe dekat Greenwood memang cukup-cukup bagus. Dan setakatlah kalau hampa nak tahu, follower pasukan Getafe memang melonjak naik gila selepas kehadiran Greenwood dekat pasukan Getafe. Sebelum tu sebenarnya rumor dia kuat nak pergi ke pasukan Atalanta, sebab time tu Atalanta nak cari pengganti Højlund yang nak pindah ke MU. So waktu tu MU ada idea nak bagi Greenwood ke pasukan Atalanta. Tapi lala kali transfer tu tak pernah terjadi dan Greenwood berpindah ke pasukan Getafe. Dan setakatlah aku rasa penerimaan fanbase pasukan Getafe untuk Greenwood, aku rasa cukup bagus untuk peningkatan moral dia dan juga peningkatan career dia, untuk bagi dia dapat balik confident dia tu. Nombor 1, ni bagi aku transfer yang paling random. Bila aku tengok aku terkejut, aku rasa macam nak terkentut, iaitu Ansu Fati ke pasukan Brighton. Dia macam tiba-tiba tau, memang tiba-tiba gila. Daripada the next Messi dekat Barcelona, dapat jersey nombor 10 selepas Messi keluar daripada Barcelona, tiba-tiba pindah ke pasukan Brighton. Sebab apa? Sebab kunci utama dia tak dapat play time dekat pasukan Barca. So itulah antara sebab dia ni kurang berkembang dekat pasukan Barca, lagi-lagi lepas Xavi mai. Brighton memang satu pasukan yang sedang berkembang kuat lah ni dekat dalam EPL. Kalau kita nak compare dalam 2-3 tahun lepas, Brighton musim ni bukanlah pasukan bawahan. Depa ni bahkan akan menjadi pasukan pencabar untuk pasukan-pasukan besar. Tapi kita kena akui pasukan Brighton bukanlah pasukan yang ada fanbase yang besar dan belum lagi boleh dilabel sebagai kelab gergasi. So perpindahan Fati ke pasukan Brighton ni menjadi satu tanda tanya. Tapi aku rasa perpindahan dia ni bagus. Sebab apa? Sebab Di Zerbi ni memang terkenal dengan dia ni boleh keluarkan posisi seorang pemain tu, lagi-lagi play muda. Dan duduk dekat Brighton, dia ni bukan confirm dapat main first E, sebab dekat tempat dia tu ada play macam Mitoma, dan nanti mungkin bila balik daripada injured, Enciso. So dia pun perlu fight tempat dia dengan play-play hebat dekat pasukan Brighton. So bukan jalan mudah untuk dia. Tapi aku rasa dengan adanya Di Zerbi, mungkin Di Zerbi ni akan meningkatkan potensi dia. Sedangkan pemain macam Modric dekat Shakhtar Donetsk dulu, Di Zerbi yang polish dia bagi jadi world class sampai Chelsea tertipu bayar hampir 1 juta. Apatah lagi Ansu Fati yang kita nampak bakat dia dekat Barca tapi tiba-tiba tenggelam. So bonus, ni bonus bagi aku rasa aku letak Joselu daripada pasukan Real Madrid. Kita tahu Real memang simpan tempat striker tu untuk Mbappe ataupun kemungkinan Erling Haaland. Sebab lah ni antara dua kemungkinan je, Real dapatkan Mbappe ataupun dapatkan Haaland. Sebab aku rasa kalau Real dapatkan Mbappe, mereka tak akan ligan Haaland dah. Kalau mereka dapatkan Haaland, mereka tak akan ligan Mbappe dah. Dan musim ni dengan langkah berjimat cermat, Real Madrid, mereka ni just dapatkan Joselu daripada pasukan Espanyol secara pinjaman. Dan untuk pengetahuan hampa, Joselu ni adalah bekas pemain Real Madrid dulu. Kalau tengok statistik dah daripada segi seorang striker dalam La Liga, statistik dah boleh kata sangat bagus pada musim lepas, iaitu skor 16 gol dalam Liga. Dalam semua competition, dia telah skor 17 gol, sebiji lagi dalam Copa del Rey. Memang setakatlah kita dapat nampak kualiti yang Joselu ni boleh bagi dekat pasukan Real Madrid. Tapi aku rasa mungkin fan-fan Real Madrid akan sedak dan mula merungut kalau Joselu ni tak perform dalam big game. Contohlah mereka kena lawan dengan pasukan macam MC ke, kena lawan dengan pasukan macam Bayern, ataupun kena lawan dengan pasukan macam Napoli nanti dalam group stage. Kalau lah tiba-tiba Joselu ni tak perform, mungkin fan-fan Real Madrid akan salahkan Real Madrid sebab beli Joselu ni. Tapi setakatlah Joselu menunjukkan performa yang bagus lah untuk pasukan Real. Dan tu pun antara transfer random juga. Ramai mempertanyakan keputusan Real Madrid sebab apa mereka dapatkan Joselu. So itulah bagi aku 5 transfer paling random dalam sama transfer kali ni. Hampa rasa ada tak? Kalau dekat transfer Arab Saudi tu, hampa jangan katalah tu random level lain dah. Ni kita sembang dekat Eropah lah, senang cerita kan. Hampa rasa ada tak yang aku terlepas? Kok aku terlupa ke kan? Sebab kan biasalah Melayu ni mudah lupa. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.